Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Bersatu bergolak lagi, giliran rekaman audio pakatan sulit pula muncul. Inilah pakatan-pakatan demi pakatan sulit muncul. Kalau pakatan itu datang daripada gerakan langkah Sheraton, pakatan-pakatan sulit sudah kini menjadi kebiasaan. Waktu mereka menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2000, langkah Sheraton itu berlaku, waktu itulah pakatan-pakatan sulit berlaku, dan sudah ramai yang menyatakan bahwa apa yang kamu buat itu yang kamu tuai, apa yang kamu telah mulakan itu juga yang orang akan buat. Kau buat orang jahat, orang akan balas kau jahat juga, kata netizen. Kali ini terbukti bahwa pakatan sulit kini mulai muncul dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Pakatan-pakatan sulit dari belakang, kiri, kanan, depan, atas, depan, bawah, semua kini bermunculan. Inilah yang dikatakan kelahiran generasi baru pakatan sulit. Apa pula kini pakatan sulit yang berlaku dalam Perikatan Nasional atau daripada Bersatu? Krisis dalaman Bersatu nampaknya terus meruncing apabila hari ini terdedah pula 3 rekaman audio yang didakwa melibatkan pemimpin tinggi partai itu. Ia dikatakan merakam perbincangan dalam pertemuan sulit. Beberapa pemimpin kanan Bersatu melibatkan gerakan tersusun menyerang pemimpin partai itu. Gerakan tersebut dipercayai diketuai Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin. Rakaman itu muncul kira-kira 48 jam selepas ahli parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wanjan secara terbuka menyerang Setiausaha Agung partinya Azmin Ali dan turut mengaitkan bekas Menteri Selangor itu dengan dakwaan video seks. Dalam satu rakaman yang tersebar itu, Ketua Bersatu Puchong Muhammad Sukar Mustafa kedengaran memberi arahan kepada beberapa individu yang dikenali sebagai Deli, Hang Tuajaya, dan Bujal untuk memainkan peranan tertentu bagi menyekat satu keputusan penting parti daripada disahkan oleh Perhimpunan Agung Tahunan PAT mereka. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami benci pengkhianat". Sebelum itu, izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua, ini ialah terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak dengan bijaksana, imun badan kita akan menyerang diri kita sendiri, imun badan kita akan jadi bodoh sehingga penyakit yang ada dalam tubuh badan kita tidak dapat dikenal pasti dan berakar pula di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mengajar, mendidik, dan menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkannya. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Anda mungkin menemui jawaban kepada doa Anda hari ini. Saudara-saudara sekalian, menariknya ulasan kali ini ialah siapa dalang kepada pergerakan sulit, pakatan sulit ini. Menurut ini, laporan ini, kalau dia bangun bila ada provokasi itu, kita kena jawab. Kita tak nak benda itu di-endorse dalam PAT, supaya kita boleh lawan lagi selepas ini, ujar suara lelaki itu yang dipercaya pemimpin Bersatu bahagian terbabit. Lelaki didakwa Muhammad Syukur itu turut didengar merancang agar risalah atau kain rentang dibawa masuk secara rahsia ke dalam Dewan PAT. Antara kaedah menyeludup kain rentang itu ialah dengan disembunyikan di sebalik pakaian dalam perwakilan. Simpanlah macam spendeka, dalam apakah, macam-macam kita kena fikir, katanya lagi sambil menekankan kebimbangan jika diperiksa dan dirampas oleh pihak keselamatan parti. Rakaman kedua pula dipercayai suara Wan Saiful yang menceritakan sebuah pertemuan sulit di Pejabat Hamzah.
Ia dikatakan turut dihadiri beberapa pemimpin kanan PAS, termasuk presidennya Abdul Hadi Awang. Menurut Wan Saiful, dalam pertemuan tersebut, Abdul Hadi secara terbuka menyatakan sokongan kepada Hamzah untuk menjadi calon Perdana Menteri pada PRU akan datang bagi mewakili PAS dan bukannya mana-mana pemimpin lain dari parti itu. Datuk Tuan Guru Abdul Hadi tanpa berhelah dia sebut calon daripada PAS ialah Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang mana Datuk Seri Hamzah ada kad sebelah dakwanya. Malaysia kini sudah menghubungi para pemimpin kanan bersatu yang terkait dengan dakwaan rakaman audio berkenaan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah powerbank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang. Salam sejahtera. Adakah dengan pendedahan ini, PAS dan Bersatu memang tiada harapan lagi? Atau silap-silap hari bulan Muhyiddin letak jawatan lalu merajuk membuat parti baru atau keluar daripada parti Bersatu? Jika bukan kerana ada akta ontil 4 parti, silap-silap hari bulan ada yang akan keluar parti Bersatu. Parti Bersatu sekarang sudah semakin nazak, Bersatu pula semakin berpecah. Bukan semakin kuat, semakin berpecah. Ada juga yang cuba menyatakan bahawa parti Bersatu kini berada di telapak kaki PAS. PAS yang menentukan banyak perkara dalam parti Bersatu, kata mereka. Ini apabila satu lagi audio telah bocor, yang mana Hadi namakan Hamzah calon Perdana Menteri. PAS berteka-teki. Pada pendapat anda, adakah perebutan-perebutan ini akan berkekalan? Perebutan antara Muhyiddin, antara Hamzah Zainuddin, dan daripada PAS sendiri menjadi Perdana Menteri? Yang menjadi tanda tanya netizen ialah kalau Hamzah Zainuddin jadi Perdana Menteri dan itu pula dicalonkan oleh PAS, sejauh mana Hamzah Zainuddin boleh menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri tanpa mengikut telunjuk daripada PAS? Ada yang khawatir, ada yang membimbangi jika Hamzah Zainuddin menjadi Perdana Menteri sekadar jadi Perdana Menteri kerana telah dicalonkan oleh Hadi, mendapat action daripada PAS supaya jadi Perdana Menteri. Ada yang risau, jangan-jangan Hamzah Zainuddin akan menjadi Perdana Menteri yang mungkin akan terpaksa mengikut telunjuk orang lain yang mencadangkan beliau. Itu semua, kata netizen, mungkin boleh berlaku. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk sembuh daripada penyakit, mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar untuk masalah kesehatan anda. Setiausaha PAS Taqiyuddin Hasan hari ini mengelak daripada menjawab soalan berhubung kandungan rakaman audio yang mendakwa parti itu mahu timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin dinamakan calon Perdana Menteri Perikatan Nasional PN. Taqiyuddin berkata beban untuk membuktikan dakwaan itu terletak kepada individu yang membuat tuduhan. Taqiyuddin juga berteka-teki ketika ditanya mengenai pertemuan yang didakwa berlangsung dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang didakwa mencalonkan Hamzah.
Jelasnya, menjadi perkara biasa bagi pemimpin parti komponen PN bertemu secara berkala. Katanya, kita PAS dalam Perikatan Nasional sentiasa kita ada kepimpinan dengan gerakan, dengan MIPP, dengan apatah lagi bersatu sentiasa ada perjumpaan. Jadi kalau nak kata perjumpaan top 5 PAS ke siapa ke itu biasa. Malah kita semasa sidang parlimen kita selalu Presiden PAS ini buat apa dia macam panggil usrah. Semua ahli parlimen Perikatan Nasional datang sini untuk dengar. Jadi bagi kita perjumpaan itu adalah perkara biasalah, bukan perkara yang asing katanya lagi. Apapun perkara yang katakan itu, siapa yang mendakwa itu dialah yang berhak membuktikan katanya lagi. Terdahulu hari ini, satu klip audio pendek tular di WhatsApp yang mengandungi suara yang mirip seseorang pemimpin bersatu, kedengaran seperti sedang bercakap kepada sekumpulan individu mendakwa. Hadi membuat cadangan itu dalam satu pertemuan antara pemimpin tertinggi PAS dengan beberapa pemimpin bersatu termasuk Hamzah. Apabila terus ditekan untuk mengesahkan atau menafikan jika PAS telah memutuskan menamakan Hamzah, Taqiyuddin kembali merujuk kepada pendirian Hadi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.